Dan tak adalah nak kata benda ni menjejaskan credibility travel agent lah, menjejaskan package dia lah, tak jadi eksklusif dan sebagainya. Kalau kita susun cantik, travel agent susun cantik, kita sendiri sebagai jemaah faham dan ambil benda ni sebagai satu challenge ataupun satu benda yang menarik, mungkin dia akan jadi happy, dia akan jadi seronok. Okey. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Alhamdulillah. InsyaAllah kita bersama lagi dalam sesi podcast pada hari ini. InsyaAllah saya Muhammad Nur Azwan bin Muhammad Azam, selaku Ketua Pegawai Operasi bagi Haji dan Umrah Salam Hijrah Holiday. InsyaAllah akan mengupaskan satu topik pada hari ini, dan bersama saya di sebelah ini adalah, silakan. Saya Adila Fatihah Azlan. Boleh panggil saya Adila. Saya seorang pegawai pemasaran umrah di Salam Hijrah Holiday. Okey, baik, insyaAllah. Alhamdulillah. So kami berdua akan bergandengan pada hari ini. Pada sesi kali ini kita nak berbincangkan satu topik yang dia taklah berat mana, tetapi masih lagi menjadi perkiraan bagi kebanyakan jemaah daripada Malaysia, terutamanya bagi yang mengerjakan umrah lah, yang untuk haji mereka tak ni sangat. Okay, jadi yang mengerjakan umrah ini adalah salah satu daripada kriteria yang mereka akan pilih, walaupun dia bukanlah satu benda yang orang kata, kita katakan dia berat ataupun besar. Contoh kata dari segi harga package, dari pergi hotel, jarak hotel dan sebagainya, dia tidaklah sampai ke arah begitu. Tapi selepas faktor-faktor yang saya sebut tadi, faktor inilah yang akan dimasukkan. Okay, apa tu? Boleh terangkan tak, apa tak kita nak bincang ni? Kita punya tajuk pada hari ini, direct flight versus transit. Macam mana kita nak tahu kita ni boleh pilih ke direct flight? Kita apa kelebihan, apa kekurangan transit ni? So kita nak tahu macam mana? Okay, kan kadang-kadang bila kita bercakap tentang direct ataupun transit flight ni, bagi mereka yang dah biasa menaiki penerbangan lah, sama ada domestik ataupun antarabangsa ke mana-mana, mereka akan aware dan mereka akan faham tentang dua term ni, direct ataupun transit. Tapi bagi mereka yang tak pernah lagi, ataupun yang pertama kali, mungkin agak rasa macam satu benda yang baru. Okey, secara general, secara umumnya lah, saya cerita sikit dulu. Boleh saya cerita, walaupun saya tahu sebenarnya Adila ni dia lebih berpengalaman sebab dia seorang, dia merupakan apa, saya pernah ada bertugas di awan biru, orang kata. Pengalaman sikit. Pengalaman lebih banyak. Okey, insyaAllah. Jadinya kalau kita nak kata ataupun kita nak bagi penjelasan lebih jelas kepada jemaah, terutamanya mereka yang warga-warga emas, kadang tak pernah naik kapal terbang. Kalau kita kata penerbangan direct, contoh kata kita ambil penerbangan daripada KLIA, direct bermaksud kita akan terus sampai ke lapangan terbang Jeddah ataupun lapangan terbang Madinah. Okey, nak faham, untuk kita melaksanakan umrah ni, dua lapangan terbang ni kita akan turun. Sama ada di Jeddah ataupun di Madinah. Dua ni lah. Kalau direct, dia akan terus, dia tak ada stop over, dia tak ada berhenti kat mana-mana, tak ada R&R kat atas nak berhenti mana, tak ada. Jadi ni dia akan straight. So perjalanan mungkin masa dia ambil, kebiasaannya kalau ke Jeddah mungkin dalam 8 jam, 8-9 jam. Ke Madinah lebih kurang begitu juga, dia lebih panjang sikit lah. Itu kita katakan, kalau kita kata perjalanan direct. Faham? Nak faham dulu direct Tak ada direct, stop-stop. tak ada stop-stop ni. Terus naik daripada KLIA, terus turun ke Jeddah ataupun Madinah. Okey. Kita nak faham pula tentang transit. Kalau kata travel agent kata penerbangan kita transit. Okey, transit ni dia boleh berlaku kepada mana-mana penerbangan, syarikat penerbangan lah. Dia tidak berganti, tidak hanya satu sajalah. Contoh kata kalau kita naik Saudi Airlines sendiri, yang kebiasaannya ni kalau kita nak kata kepada jemaah pun dia dah pandai sekarang nak sebut SV ke MH. Dah pandai dah. Airline coding. Airline coding. Wallahualam, lebih kurang gitulah kan. Okey, SV ataupun MH sendiri.
Jadi mereka pun dah faham. Selain daripada tu, ada pula yang ada tanya. Selain daripada tu ada tak lagi? Kalau flight sekarang ni tak ada, flight lagi, flight lain. Contoh lah kita nak kata, mungkin ada Oman Air, flight Emirates kan. Emirates, apa lagi yang ada? Qatar Airways, Kuwait, dan macam-macam lagi lah. Okay. Apa tadi? Kita masuk tadi, kita kalau transit kan, contoh kata kita naik Saudi Airlines, kemungkinan kalau dalam penerbangan tu, jadual penerbangan tu dia kata transit di Riyadh. Mungkin contoh kata boleh macam tu kan, transit di Riyadh. Maksudnya KL Riyadh Jeddah ataupun Riyadh Madinah. Lebih kurang begitu. Mungkin itu contoh kata kalau kita transit, dan mungkin masa yang kita ambil dia agak panjang sikit lah. Kita seminimum, biasa minimum berapa jam untuk transit ni? 2 jam. 2 jam. Lebih kurang dan paling lama cepat, paling lama pun 5 jam lebih kurang gitu kan. Jadi kita nak jadi agak masa lebih panjang sikit lah. Itu kalau transit, kalau kita faham penerbangan transit. Dan penerbangan transit ni biasanya memang airline akan announce ataupun dah maklumkan dari awal mungkin kan. Sewaktu kita booking tiket untuk pergi ke mana, ataupun travel agency sendiri yang handle the bookings, jemaah akan dimaklumkan lah. Biasanya Jeddah mungkin sebab ada certain masa kita kehabisan flight untuk direct flight. Mungkin peak season ke. So mungkin ada option yang airlines akan buat, Jeddah ke Riyadh ke KL Riyadh ke Jeddah. Begitu. So kita daripada airport KLIA terbang dulu ke Riyadh, ambil masa mungkin 8 jam ke 9 jam. Lepas tu Riyadh ke Jeddah tu pun sekejap je. Sejam macam tu tak salah saya. So ada tempoh masa yang mana sebenarnya kalau saya sendiri strongly advise untuk transit flight jangan ambil minimum. Sebab pernah terjadi sebelum ni, tapi bukan flight umrah lah. Katanya macam contoh Jeddah Riyadh London contoh. Minimum transit tu dalam paling minimum 2 jam. Kebetulan flight delay pula. So ada passenger yang terlepas flight. Bila dah flight delay pula dah 1.5 jam 2 jam macam tu. Transit pula 2 jam. So bila kita sampai kat destinasi tu, flight yang connecting flight tu dah tak ada, dah terbang. So memang kita sendiri strongly suggest untuk actually berdasar pengalaman dan ikut tak nak rushing sangat actually. Kan kita kejar-kejar. Betul. Walaupun kita tak handle bag memang akan dihandle oleh pihak airline. Kalau boleh jangan ambil minimum flight transit. Kita ambil lebih sikit, biar lebih sejam ke, at least kita ada masa untuk kita di sini. Faham. Contoh betul. Begitulah kalau kita memahami konsep transit, dia begitu. Yang tadi kita katakan transit ni memang dari segi pihak airlines ni akan uruskan. So memang kita sebagai travel agency memang akan faham daripada awal. So flight ni kita ambil ni memang flight dia adalah flight yang transit. So transit ni kita dah sentuh tadi, Adila dah sentuh tadi tentang berkaitan dengan jangka masa transit ni. Kalau apa-apa berlaku kita mungkin tidak mempunyai cukup masa. Berdasarkan pengalaman ataupun regulation ataupun rule yang ditetapkan ataupun yang disediakan, sebab saya cakap tadi travel aja akan bergantung kepada airlines. Jadi transit ni memang sememangnya airline yang akan susun. Yang berlaku tadi katakan delay dan sebagainya lah. Bagaimana airlines kalau saya boleh kalau jemaah ataupun penonton boleh nak faham transit ni, bagaimana daripada airlines tu, daripada penerbangan contoh kata Kuala Lumpur terus ke Jeddah, kita transit ke Riyadh, ataupun kita menaiki flight contoh kata Qatar Airways, kita flight Emirates, kita transit di Dubai. Macam mana arrangement tu yang dilakukan oleh pihak airline sendiri untuk memastikan jemaah sepatutnya tiket Kuala Lumpur Jeddah akan sampai pada waktu yang betul dan flight yang betul? Dia sebabnya
dia secara general sajalah, saya tidak sentuh secara technically betul. dan terlalu Okey. mendalam. Shadow flight ni perlu dihantar kepada pihak jabatan penerbangan mereka sendiri. Bukannya hari ni nak terbang, esok baru bagi jadual, Okey, tak. faham. Dia beberapa bulan sebelum. Oh, lama ya. Oh, Pihak penerbangan, syarikat penerbangan memang dah kena submit jadual untuk approval. okey, faham. So makna katanya memang travel agency ada option untuk pilih sama ada direct ataupun transit flight. Okey. Tapi certain masa macam peak hours ke, kalau memang jemaah kita memang dah ada tapi flight yang tak ada. Yang ada tu connecting flight je, yang transit flight semua ni je. So sebab tu kadang-kadang saya faham ada jemaah yang nak transit, nak direct flight. Betul. Tapi bila dah tak ada option, jadi kat sini kita nak cuba fahamkan para jemaah apa kelebihan transit flight. Betul. So betul. boleh Abang Wan tolong share sikit Okey. kelebihan transit flight. Okey. Transit flight yalah, macam tadi kita dah kata, travel agent ataupun kita panggil TA akan request kepada airline jadual waktu yang diinginkan berdasarkan jadual-jadual yang ada lah. Kita tengok kesesuaian. Contoh kata kita nak masuk, tadi kita dah masuk, yang mula-mula kita faham direct flight, direct lah, senang, tak ada pun masalah. Yang dalam isu kita kata transit ni, kita nak kata dia kelebihan atau kekurangan, dia tak semestinya benda ni jadi kurang. Dia ada kelebihan dia lah. Jadi kelebihan dia macam tadi, mula-mula tadi saya sebut, kalaulah kita masuk ke Mekah terlebih dahulu dan kita akan mengerjakan umrah. So kelebihan jemaah tidak perlu berada dalam keadaan muhrim ataupun berihram dari KLIA. Okey, faham. So maksudnya kita ada masa lagi untuk sampai di, contoh kata di mana, di Dubai. Kan di sana kita bersiap-siap dan kita akan masuk dan akan bermikat daripada arah sana lah. Dia tidak perlu kita bermikat dari arah kita lah, sebab kita akan melintasi satu lagi kawasan mikat. Jadinya kita boleh bermikat daripada arah lain. Kita boleh bersiap-siap di sana. Contoh kata arrangement kita akan transit di Dubai sekitar 5 jam. Contoh kata 5 jam paling maksimum lah, contoh kata dia tak jadi, dia bukanlah kata 5 jam campur dah 8 jam, dah 13 rehat apa benda delay tu semua 15 jam, jadi jemaah letih benda semua. Tidak. Dia kalau kita susun dengan betul, dengan travel agent susun dengan betul, dengan baik, dia akan jadi satu benda yang memudahkan, satu benda yang selesa, tak membebankan. Contoh kata jemaah tadilah tak perlu bersiap daripada sini sampai di Dubai, kita akan turun dan kita akan bersiap. Mungkin kita boleh selesakan diri kita makan dan sebagainya, ambil masa turun untuk berehat. Kita ada masa lagi kat situ, jadi barulah kita akan fly balik ke Jeddah. Lebih kurang begitu. Itu kalau arrangement kita buat dengan betul. Kalau travel agent cakna perkara ni dengan baik, dia tidak menjadi satu benda yang membebankan. Dia menjadi, kadang-kadang dia menjadi satu benda yang lain daripada yang lain. Satu benda mungkin keseronokan lain, kita dapatlah explore tempat orang juga sikit, kan. Lebih betul. Kurang begitu, mana tahu kan. Jadi itu antara kelebihan yang kita boleh katakan kalau kita menggunakan transit flight masuk ke Mekah terlebih dahulu, kan. Dia tak jadi masalah juga kalau kita masuk ke Madinah terlebih dahulu pun okey je. Cumanya kalau kita betul-betul arrange dengan baik, travel agent arrange dengan baik, jadikan benda ni satu benda perjalanan yang bukanlah sekadar perjalanan yang membosankan. Dia boleh jadi satu benda yang bukan, macam saya cakap, bukan beban, bukan apa, panjang sikit masa je lah. Okey, mengikut pengalaman Abang sendiri dengan Salam Hijrah Holiday, pernah tak ada pengalaman transit flight? Ataupun selama ni kita memang rezeki kita dapat direct flight? Kalau tanya saya sendirilah, pengalaman saya kan, sepanjang saya membawa jemaah mengerjakan umrah, secara gentle memang tak pernah lagi lah. Tak pernah lagi untuk dapat transit flight. Kebanyakannya semua direct terus, sama ada ke Madinah ataupun ke Jeddah. Macam saya cakap, benda ni walaupun kata
agak panjang sikit, tapi dia bukan benda yang perlu dipertikaikan ataupun benda yang perlu kita cakap, oh kalau macam ni habislah gini. Tak, dia panjang masa sikit lah. Contoh kata kalau kita menaiki flight daripada pukul 2 pagi daripada sini, daripada mungkin kita akan sampai di Jeddah pada pukul 6 pagi waktu tempatan. Kalau mungkin transit, mungkin kita akan sampai lewat sikit 9 ataupun 10 kalau ikut schedule lah, 10 pagi. Dan kadang-kadang pada waktu sebut yang kita sampai tu, dia jadi satu benda yang selesa bagi kita kan. Flight katakan kebanyakan daripada Asia belah sini datang turun ke Jeddah, settle jemaah. Masa tu mungkin pack, tapi waktu kita sampai tu mungkin waktu yang kurang pack, selena, lengang, dan urusan kita nak keluar daripada airport pun mungkin mudah. Urusan di immigration, urusan di tak rushing. Saya cuma nak kongsikan sikit. Baru-baru ni kawan saya tunaikan umrah. Perginya direct flight. Tapi bila baliknya, sebabkan beli tiket pun last minute, dia kata tak ada direct flight. So keadaannya adalah Madinah transit Riyadh, tapi transitnya adalah 5 jam. Bila saya tanya dia, so flightnya adalah Madinah Riyadh KL. Saya tanya, sebab kita pun nak tahu pengalaman mereka yang transit sekarang ni. 5 jam tak lama ke? Lepas tu jawapan dia, tak lama. Sebab satu, boleh bagi masa dekat diri sendiri. Nak makan ke, nak pergi solat, nak pergi tandas, kita tak rushing. Betul. Kita ada masa kita sendiri, betul ke? Betul lah. Lepas tu lagi satu, dia kata sementara nak tunggu tu, satu sebabkan dia boleh pergi jalan-jalan ke airport. Dia pergi jalan-jalan ke airport sekejap. Lepas tu airport tu besar. Bagi siapa yang tak pernah pergi lagi, so dia boleh explore. Rather than boleh berehat, macam nak minum kopi ke apa, then you pergi tengok-tengok, you boleh jumpa new people, you boleh rasa new surrounding juga. So bagi dia 5 jam tu sufficient enough untuk dan tidak membuatkan dia tu sendiri penat. Okay, dah sentuh tadi tentang jalan-jalan tadi kan. Kita nak faham jugalah kan. Boleh ke kita turun daripada flight, kita jalan, sedangkan visa ataupun yang dikeluarkan adalah, contoh kata kalau kita tadi Riyadh mungkin dalam Saudi yang samalah. Kalau macam di Dubai dan sebagainya, boleh ke kita nak keluar, nak jalan ni? Kadang orang tak faham dah ni sebenarnya. Macam mana tu? Dia ikut rules and regulation setiap negara tu sendiri. Macam kawan pun pernah ada pengalaman juga, ada pernah transit di Dubai 8 jam. 8 jam lah. Agak lama tu. So saya tak pasti macam mana keadaannya di sana. Nak kena apply apa-apalah, documentation ke apa. Tapi dalam masa 8 jam tu, dia boleh pergi melawat Dubai. Boleh keluar daripada airport. Dia pergi pusing-pusing town, dia kata. Boleh pusing town. Sempat. Dan dia kata dia rasa sangat berbaloi, sangat terisi masa 8 jam dia tu, sebab dia tidak orang kata bazirkan masa tu. So dia akan patah balik ke airport dalam masa yang ditentukan. So why not? Betul. Ini kisahnya bila sekiranya penumpang tu sendiri macam pergi holiday ke, ada urusan kerja ke, bukan cerita pasal kita buat umrah ni. Tapi ini just a general knowledge lah. Saja berkongsi. So, betul. Saya faham. Saya jadi rasa macam teruja pula nak try pula transit ni kan. Sebab ada kawan-kawan juga dia nak pergi somewhere, tapi dia suka ambil flight transit. Begitu pula. Bezanya mungkin adalah harganya ada perbezaan sikit lah, mungkin 400-500 macam tu. Tapi disebabkan the adventures awaiting them dekat tempat yang mereka transit tu, so instead of kita pergi satu tempat, kan kita dah dapat banyak tempat. Kita dapat 2 tempat. Macam tu. Walaupun sekejap. Tapi sekejap. Nak ceritanya pergi, dapat jalan lah. Mengasa tempat orang begitu. So jadi faham. Kita faham. Kita enjoy lah the trip. Walaupun
Dia saya rasa semua berbalik kepada diri sendiri. Ah, Kalau ha, kita ha. set mind kita untuk kita jadi positif, maknanya kita enjoy Okey. the trip, Enjoy, kita ya tak betul. sabar nak pergi. So benda tu akan jadi fun kat kita. Jadi jenis yang menarik. Yes, Betul. yes, yes. Jadi faham kita faham. Uh, Sebenarnya penerbangan transit ni bukanlah penerbangan yang Sangat teruk orang teruk kata. orang kata. Travel agent. Senang cerita travel agent tak pandai nak urus lah. Tak apalah ambil transit. Inilah teruk sangat ni tak pakai apa-apalah yang kita kata tak sebenarnya bukan begitu. Travel agency ke yang tentukan? Itulah saya kata tadi bukan travel agency Bukan sebenarnya. travel agency yang tentukan. Sebenarnya Pihak penerbangan tu pihak sendiri. penerbangan sendiri. Jadi kita nak fahamkan jemaah lah. Sekarang Kita nak create awareness. Jadi jemaah faham. Bila bila kita bincang begini, dia nampak lah. Sebenarnya begini. Jadi luar kawalan dan bidang kuasa travel agency. Betul. Dan penerbangan direct pun boleh jadi transit juga kan dalam keadaan-keadaan tertentu. Betul Betul. Dia bukanlah 100% maksudnya direct. Tapi kadang-kadang dia boleh jadi juga atas faktor-faktor yang mungkin kita tak dapat nak elak lah. Ini mereka yang berada di dalam industri ni sajalah yang tahulah. Jadi kita sebagai jemaah ni, kita macam Adila cakap tadi, kita enjoy kita punya perjalanan. Kita kena kontrol diri kita lah. Betul. Jangan cuba tanamkan dalam diri, jangan terlalu suka komplain. Betul. So bila kita komplain, benda tu jadi tak seronok. Jadi tak seronok Tak syok lah kan. Kita yang create diri kita sendiri. Kita nak enjoy. Betul. Bukannya senang nak spend duit. Dah berapa lama kumpul duit. Betul. Lepas tu nak pergi tempat tu pula. Betul. Nak kena apply cuti, nak kena tunggu family members yang lain cuti, Betul. anak-anak sekolah nak kena tengok cuti sekolah. So proses tu kalau nak kata panjang tu panjang lah. Nak kumpul duit, ada setengah orang boleh kumpul 3-4 bulan, ada setengah orang dah plan setahun sebelum. Betul. So dah penat tunggu setahun ni, why not kita enjoy je ourselves. Betul. Kita pun nak ada some quality time dengan family. Betul. Kan? Maknanya kita ambil peluang perjalanan kita tu satu benda yang menarik. Yes. Nikmati perjalanan di awan biru kita. Barulah indah. Barulah indah. Betul. Dia jadi begitu kan. Dia jadi orang kata benda yang seronok lah. Kita touchdown tempat orang, tak sampai Jeddah lagi. Tak apa. It's okay. Itu kalau kita kata Dubai. Mana lagi kalau kita nak sebut tempat-tempat yang biasanya flight daripada penerbangan daripada KL ni, kita akan berhenti dia ikut kepada penerbangan itu sendiri. Begitu. Ya begitu. Kita tak boleh pilih saya nak pergi transit kat sini, saya nak pergi transit kat situ, tak boleh. Okay, kalau kita boleh bagi contoh lah, senang. Macam Emirates. Okay. Emirates kalau flight dari sini, kita ada, memang Emirates ada KL Jeddah, tapi dia akan terbang dulu pergi kat negara dia dulu. Dia berhenti dulu kat Dubai. Lepas tu baru dia akan pergi ke Jeddah. Oh begitu. Okay. Dia satunya sebab daripada KL Dubai tu passenger dah turun. Okay. So ada passenger baru yang akan ke Jeddah pula. So sekali jalan orang kata. Sekali jalan. Dia macam bus lah, bus express. Kuantan ke apa. Tapi tak ada banyak berhenti TBS. lah. Satu berhenti je lah. Dia akan masuk ke Temerloh, berhenti di Temerloh, ambil orang. Satu bus yang sama. Siapa yang nak berhenti kat situ berhenti lah. Berhenti. Dia begitu. Jadi kita dah faham. Okey, jemaah pun yang menonton ni pun harap faham. Begitu. Kalau orang yang tak suka lama-lama dalam flight pun bagus juga kan. Kita berhenti ni boleh keluar, boleh relax, boleh stretching sikit. Betul. Kan nak cari Pergilah kopi ke kopi. apa. Kan jadi benda yang seronok lah, happy lah dengan anak-anak ke kan. Ya, jadi benda yang happy. Sebab pada hari ni saya faham ataupun airport dia bukanlah 10 tahun yang dulu. Betul tak? Tak ada apa kan. Dia bukan macam airport. Kalau kata pernah pergi umrah 20 tahun dulu, airport haji di Madinah, di Jeddah mungkin agak daif sikit mungkin lah kita katakan. Tapi pada hari ni Jeddah airport sendiri semua dah moden. Kita ada wifi. Macam-macam ada kan. Jadi satu benda yang bukanlah untuk kita fikirkan sangatlah orang kata kan. Tak jadi isu dan tak jadi satu benda masalah ataupun satu benda yang kata menjejaskan
package yang kita ambil. Betul. Saya rasa lah kebanyakan mungkin para jemaah yang sentiasa bertanyakan tentang nak direct flight, Ya, betul. Tetapi macam saya kata yang tadi, ikut season. betul. Ikut season dan juga jika para jemaah punya bajet sekian-sekian, Okey, faham. mungkin harga lebih rendah boleh dapat mungkin dekat flight transit. Okey. Why not kita suggest flight transit instead of direct flight? Dia kadang-kadang kan, yalah jemaah ada bajet sekian-sekian untuk satu grup 10 orang. Okey. Ada setengah jemaah yang minta quotation. So kita ada perbandingan harga di situ. Nak pergi transit ke direct flight ke, macam tu. Okey, dia Sekiranya jemaah tu sendiri faham kenapa transit. Kalau travel agency sendiri mengambil inisiatif dan tanggungjawab untuk terangkan, untuk share dan create awareness kepada para jemaah, bagi saya tiada masalah. Kita, apa yang kita buat di Salam Hijrah Holiday ni, kita meletakkan diri kita di tempat jemaah. Okey. Jadi kita akan lakukan, kita akan kita buat kerja-kerja kita. Kita bandingkan harga, kita survey hotel yang terbaik, kita Betul. nak jemaah selesa dengan kita ni. Betul. Jemaah selesa bukannya 1-2 hari, kita Betul. nak the whole trip. Yes. Dan saya rasa itu adalah membuatkan perjalanan yang sangat bermakna dan Betul. untuk diingati Betul, untuk para betul. jemaah kita. Itu yang kita nak create di Salam Hijrah Holiday. Yalah, betul. Kan? InsyaAllah. Faham. Dah sebut tadi, mungkin harga ada perbezaan sikit kalau transit. Mungkin ini menjadi fikiran dari segi travel agent untuk memberi servis lain yang lebih baik lagi kepada jemaah jugalah. Dia bukan sajalah sebab harga saja kita nak cari transit ni, bukan sebab harga saja. Satu lagi sebab kalau dari segi pengurusan kita di Salam Hijrah Holiday, apa yang kita tengok adalah sektor masa. Okay, kita sampai di Jeddah ataupun di Madinah pada pukul berapa. Kalau flight yang disediakan, macam Adila cakap tadi, flight ni, jadual flight ni memang dikeluarkan oleh airlines. Jadi kita TA ni kena match lah dengan dia orang. Tak bolehlah saya suka-suka saja kata saya nak flight ni sekian pukul berapa. Tak jadi lah begitu kan. Memang tak wujud sebenarnya pun. Jadi kita tengok dari segi pengurusan pada waktu ini contoh kata pada bulan akan datang, pada bulan 3 contoh kita kata, pada hari ini pada tarikh sekian kita tengok waktu berapa kita akan sampai di Jeddah. Waktu kalau direct flight dia ada hanya begini waktu begini. Bila kita tengok arrangement untuk kita itinerary kita tengok kalau waktu begini dia agak kurang sesuai. Jadi kita tengok pula pada transit, kalau transit dia akan jadi lebih cantik, lebih baik. Itu yang kita akan pilih. Selain daripada harga tadi, dari sudut waktu masa tu kesesuaian tu kita ambil kira juga. Faham. Kita ambil kira juga. Jadi kadang-kadang jemaah ni dia ialah pada hari ini mungkin kita tengok jadual flight kadang waktu pagi pukul 2, pukul 7 pagi. Jadi macam ada juga jemaah yang komplain. Setiap kali dia minta dia tanya kita punya package macam mana harga-harga. Kenapa flight timing dia macam ni Ya, betul. So kita sekarang ni cuba nak create awareness, nak educate yang kita ni pilih berdasarkan kesesuaian, macam bawah kata tadi, kesesuaian dengan aktiviti kita, jadual kita. Dan kadang-kadang tu kita tak ada choice pun. Ya, betul. Jadi kita tak ada pilihan sangat. Tapi apa yang terbaik dari sudut pengurusan travel agency sepatutnya lah. Seperti Salam Hijrah Holiday, kita menyediakan jadual waktu yang terbaik, bersesuaian dan tidak membebankan kepada para jemaah. Menjadikan satu perjalanan umrah ni perjalanan yang the best lah, daripada airport to airport lah kita kata. Bukanlah kat sana best, tapi airport balik tunggang langgang dia semua kan. Begitu insyaAllah. Kita bagi jemaah faham, kita nak jemaah faham tentang dua perkara ni, direct, transit. Saya rasa perbincangan kita tadi pun dah menjurus ke arah kefahaman kepada jemaah. Saya rasa nak sentuh lebih pun itulah kita punya ni kan. Ada lagi selain daripada transit, ada satu lagi kita sebutkan yang kadang-kadang jemaah ni dia kata transit tapi bukan transit sebenarnya. Layover ataupun stopover. Dua term ni, layover ataupun stopover. Okey, terangkan dah.
Maksud layover, stopover. Seperti transit tadilah, yang lebih kurang transit tadilah. Cumanya layover ni dia masih juga ada minimum Hours juga. dan ada juga maksimum, terpulang pada kita sendiri. Kalau bila-bila ya, para pendengar, para penonton free, cuba play around dengan website. Saya kadang kita berangan nak pergi mana, nak tengok harga semua tu kan. Contoh kata KL nak pergi Istanbul. Tapi saya kalau ikut ada satu airline ni, dia akan transit di Dubai. Seronok juga kalau Dubai tu 18 jam. Lama. Free lah kan. Sebab kalau 18 jam tu nak settle immigration apa benda semua, dah makan masa mungkin sejam 2 jam. Jangan ingat 18 jam tu kita tak ada buat apa kat Dubai. Macam saya kata tadi, kita keluar pergi berjalan. Faham. Kalau ada, sebab tu juga kalau perasan dekat airport tu sendiri ada hotel. Kita boleh check in sekejap, nak rehat, nak mandi, nak solat, nak apa semua boleh. Kita boleh ambil masa kat situ sekejap. Sebab kawan pun pernah juga buat macam tu. So dia kata sebab anak kecil 2 orang. So tak nak dia orang cranky. Kita nak handle situation. Kalau kita rushing, anak-anak pun nanti akan rasa dia punya vibe tu tak best. Kita yang penting sekarang ni bila kita travel, nak dengan kanak-kanak, kita nak buatkan dia orang ni sentiasa berada dalam condition yang sangat okey, yang tip top untuk kita ni nak bawa dia orang pergi berjalan. Faham. Budak-budak kan cepat letih apa semua kan. Anak tak happy, mak pak yang kita stress. Kita yang stress. Macam tu. Betul lah tu kan. Abang pernah tak ada reschedule flight? Pernah dapat, walaupun bukan dengan bawa jemaah tu sendiri, pernah tak ada pengalaman flight kena reschedule? Flight kena reschedule tu ada juga, tapi tak lama lah. Rasa marah tak? Rasa apa bila flight reschedule ni? Flight reschedule ni, kalau kita nak marah pun apa kita boleh buat sebenarnya. Tapi bagi saya ada sebab tertentu, dan mungkin menjadi satu benda yang baik kepada, kalau kita pandai urus dia lah. Kalau kita pandai urus schedule ni, jadi satu benda yang bukan masalah. Itu dari sudut pandangan saya lah kan. Dila share sikit. Dari sudut Dila sendiri yang lebih ni. Yang pendengar, yang penonton. Satu-satu flight anda ni kena reschedule bukannya sebab airline tu nak sangat untuk reschedule, bukan. Kadang-kadang ada yang terjadi kapal terbang tu rosak. Kapal terbang rosak. Ada pernah juga ada masalah teknikal, nak kena bawa spare part, nak kena tu, kebetulan time tu tak ada kapal yang kosong pula. Tak ada kapal terbang yang kosong untuk pindahkan mungkin passenger ke, ataupun yang tak masuk lagi dalam flight tu tak apa. Yang masih berada di, orang kata apa, boarding gate. So tiba-tiba kena reschedule. Kenapa? Jangan marah. Sebab benda ni di luar bidang kuasa kita sebenarnya. Kadang-kadang itulah yang terjadi. Bila kita di luar daripada stesen kita, which is hub kita sendiri, nak kena tunggu, nak kena tunggu kapal lain hantar spare part, ambil masa juga. Betul. Lepas tu, saya faham ni sebenarnya. Selalu yang terjadi juga sebab weather. Cuaca memainkan. Cuaca sebab cuaca yang tak menentu sekarang ni, dan tambah yang tak menentu. Saya percaya mesti akan banyak flight yang reschedule. Hujan lebat lah, apalah. Tak dapat approval untuk fly. Macam mana nak fly? Macam mana cuaca yang boleh cerita sikit? Kalau nak faham, kadang-kadang jemaah ni ataupun kita naik ni, tahu-tahu hujan nak okey je, terbang boleh je. Apa sebenarnya kita sikit lah sikit. Okay. Tapi sebenarnya di belakangnya terdapat banyak pihak-pihak yang terlibat. Kan? Control tower yang sentiasa berkomunikasi dengan cockpit crew ni. Jadi bila benda-benda teknikal ni, jadi orang tak faham.
Betul. Satunya tadi saya kata mungkin kapal mengalami kerosakan Okey. yang memerlukan mungkin spare part yang dihantar, technician lagi nak kena tunggu and all, Okey. ataupun kena tunggu flight line yang available untuk digunakan untuk bawa para penumpang. Okey, faham. Kadang-kadang juga kalau bukan sebab weather, benda-benda macam tu ada lagi, which is kadang-kadang kita sebagai mungkin anak kapal ni, cabin crew ni pun kita manusia juga. Betul. Kadang-kadang kita tak boleh nak kontrol kita punya kesihatan. Betul. Ada yang suddenly MC tiba-tiba tak boleh nak terbang. Okey. You are not fit to fly. Okey. Kita MC, terpaksa ambil MC. Terpaksa So nak kena tunggu pergantian kru tu datang. Okey. Bukan setakat kru je, kadang pilot kalau terlebih fly, sebab kita di airline kita ada maximum, ada depends lah dekat setiap airline apa yang dia panggil, tapi secara generalnya kita ada maximum flying duty. Okey. Kalau kita terlebih flight, Hmm. kita dah tak boleh nak fly. Betul. Kita kena step down dekat tempat lain, tunggu kru datang untuk ganti kita. So benda-benda teknikal macam gini, yalah mungkin ramai yang tak tahu, tapi ini adalah kes-kes biasa Okey. bagi kita anak kapal ni untuk tahu benda-benda Anak macam kapal. ni. Betul, insyaAllah. Betul. So, kita faham lah. Jadi, dari perbincangan ni, saya harap penonton, saya harap siapa yang tengok podcast ni, yang cari maklumat berkaitan dengan penerbangan, faham lah ya. Faham yang lah. Benda ni di luar jangkaan ataupun ada di luar kawalan travel agent yang dikawal selia oleh syarikat penerbangan atas faktor-faktor keselamatan yang mereka fikirkan. Betul. Pertama tadi direct flight atau transit flight ada sebab dia. Travel agent ambil transit flight pun ada sebab dia juga. Okey, reschedule flight pun ada sebab dia juga. Kita tak boleh nak jangka benda-benda yang di luar daripada pemikiran kita lah, atau daripada kita punya kawalan lah. Betul lah. So saya harap para penonton, para jemaah Salam Hijrah Holiday sendiri faham tentang perkara-perkara ni lah. Dan tak adalah nak kata benda ni menjejaskan credibility travel agent lah, menjejaskan package dia lah, tak jadi eksklusif dan sebagainya. Kalau kita susun cantik, travel agent susun cantik, kita sendiri sebagai jemaah faham dan ambil benda ni sebagai satu challenge ataupun satu benda yang menarik, mungkin dia akan jadi happy, akan jadi seronok. Okey, boleh boleh kita simpulkan begitu lah. Okey. Salam Hijrah Holiday adalah syarikat travel agency dan pengurusannya diyakini. So kita ni dah ada plan A, kita akan sentiasa ada plan B. Okey. Contingency plan. Kod lah macam ni tak boleh, kita guna plan B. Okey, betul. Kita sentiasa standby, kita sentiasa bersedia untuk para jemaah kita, insya-Allah. Betul, insya-Allah. Okey, kita dah faham dah, kita dah pergi lanjut dengan topik ni. Satu benda lagi lah, terakhir lah kita nak kupas sikit je lagi, orang kata sektor flight kita kan. Kenapa ada yang masuk Madinah? Kenapa ada yang masuk Mekah dulu? Kita nak cerita fahamkan kepada yang pertama kali, yang tak pernah lagi kedudukan airport Jeddah dan juga kedudukan airport Madinah. Boleh kita cerita. Kita tidak nak cerita bab perkara ni. Biasanya ikut pengalaman lah. Ikut pengalaman. Okey. Saya beri contoh lah ya. Saya sebagai jemaah yang tidak pernah terbang, tidak pernah ada pengalaman untuk tunaikan umrah. Contohnya begitu, saya akan sendiri approach travel agency. Dan saya mesti akan tanya, flight turun mana dulu? Betul. Jeddah atau Madinah? Direct flight ke? Betul. Naik flight apa? Padahal sendiri pun tak pernah naik kapal terbang. Tapi nak tahu juga, Saudi Airline ke naik MAS? Betul. So sebagai kita pembayar ni, kita kena tahu semua. Dan kami sebagai yang tak pernah terbang mengharapkan travel agency untuk telus dengan kita, kena cerita. Betul. Tak boleh nak sampai sana, sebenarnya begini. Kalau boleh tak naklah begitu. Betul. Jadi Mekah ke Madinah dulu?
Apa soalan dia, Mekah atau Madinah ataupun turun Jeddah ataupun turun Madinah? Jeddah ke Madinah Ah, dulu. okey. Dia macam ni bergantung kepada itinerary susunan kita sepanjang kita berada di Mekah ataupun di Madinah. Contoh kata kalau kita masuk ke Madinah terlebih dahulu. Susunan kita adalah 5 hari di Madinah, barulah kita akan ke Mekah. Selepas itu kita travel agent mungkin boleh mengambil langkah untuk ambil flight direct ataupun transit daripada Kuala Lumpur ke airport Madinah. Airport Prince Muhammad Abdul Aziz di Madinah. Airport baru juga sebenarnya. Okey. Sebabnya jarak perjalanan di antara airport Madinah dengan haram tanah ada Masjid Nabawi ataupun sekitar hotel, dia tak jauh, dia kurang daripada setengah jam. Lagi perjalanan yang singkat. Travel agent boleh mengambil langkah yang proaktif begitulah. Tetapi kena ingat tiket penerbangan daripada Kuala Lumpur ke Madinah terlebih dahulu dia agak mahal sikit lah. I Dia see. agak mahal sikit dan kebanyakan sebelum ni travel mereka akan meletak ataupun turun di Madinah ni bagi package yang lebih mahal sikit, eksklusif sikit lah. Begitu. Dan mungkin tempohnya lama sikit. Tempoh dia lama sikit lah. Perjalanan dia, faham. penerbangan dia mungkin 9 jam macam tu lah. Okey. Ada juga travel agent yang lebih memikirkan tentang ekonomi. Harga yang nak kawal harga package ekonomi ni. Kita turun di airport airport Jeddah. Airport King Abdul Aziz Jeddah. Okey. Dan bergantung juga pada itinerary, sama ada kita akan terus ke Mekah ataupun kita akan terus ke Madinah. Boleh dua keadaan. I see. Tapi perjalanan Jeddah ke Madinah dia panjang sikit lah. Dia lebih kurang dalam 5-6 jam macam tu lah, lebih kurang bergantung perjalanan kita lah. Okey. So jadi perjalanan dari antara Jeddah ke Madinah pula bergantunglah sama ada travel agent menyediakan transport. Kalau grup besar mungkin bas, ataupun grup kecil mungkin kita sediakan private car, ataupun jemaah nak pada hari ini jemaah boleh memilih untuk menaiki train. Dan train tidak disediakan di airport Jeddah. Dia akan disediakan di jauh sikit. Jadi jemaah dihantar ke airport, dihantar ke train station dan naik train ke Madinah yang lebih kurang dalam 2 jam 30 minit ataupun kurang begitulah. Itu keadaan dia. Boleh jadi berlaku dua keadaan begitu. Kalau nak faham, begitulah Kuala Lumpur Jeddah ataupun Kuala Lumpur Madinah. Boleh mana-mana. Kalau kita yang menggunakan package yang lebih mahal sikit, lebih eksklusif, mungkin kalau kita ke Madinah, mungkin kita akan turun di airport Madinah. Ataupun kita mungkin balik daripada, kalau kita masuk ke Mekah terlebih dahulu, kita boleh balik daripada airport Madinah. Okey, ataupun ada juga package yang dikeluarkan oleh travel agent balik juga melalui airport Jeddah walaupun kita masuk Mekah terlebih dahulu. Dua keadaan ni boleh berlaku, bergantung kepada itinerary dan juga bergantung kepada waktu penerbangan. Contoh kata penerbangan satu kumpulan balik pukul 10 pagi daripada airport Jeddah. Kita memilih airport Jeddah. So tidak mungkin kita nak arrange perjalanan ataupun itinerary balik daripada Madinah. Betul. Jadi agak kurang sesuai. Mungkin waktu kita nak keluar pukul berapa, pukul 12.30 malam dan sebagainya. Jadi kita ambil pendekatan, kita susun masuk Madinah, balik ikut Mekah. So jarak Mekah ke Jeddah lebih kurang dalam 2 jam perjalanan begitu. So kita boleh ambil masa yang sesuai ataupun tidaklah perlu check out daripada hotel terlalu awal. So begitulah. So bagi jemaah nak faham, selalunya saya kadang-kadang dapat soalan begitu. Airport mana ni? Madinah ke Jeddah? Oh, kenapa turun Jeddah? Kenapa tak turun Madinah? Begitu. Macam-macam diorang melontarkan pertanyaan ataupun kadang-kadang pertanyaan tu disertakan dengan kenapa buat macam ni? Agak emosi, kenapa travel macam ni? Jadi nak faham, itulah dia. Kita menyusun itinerary, atau cara perjalanan ni bukan kita tengok suka-suka, tidak. Kita tengok macam saya cakap tadi lah. Saya cakap kesesuaian. Kalau dah syarikat airline menyediakan waktu begini, kita sebagai travel agent perlu menyediakan aktiviti yang sesuai dengan waktu. So begitu, nak faham tentang penerbangan, syarikat apa kita pakai, itu kita dah bincangkan pada sesi kali ni lah, insya-Allah. Dan saya harap jemaah
ataupun penonton faham. Lepas ni bolehlah tanya. Tak adalah tanya tu dalam keadaan tak tahu. Tanya dalam keadaan yang tahu. Bila tahu, semuanya jadi mudah. Ya, Betul insyaAllah, tak? Boleh, insyaAllah. apa lagi nak dikongsikan? InsyaAllah. Saya suka menasihatkan bagi sesiapa yang sedang mencari pakej umrah, anda kena make sure apa yang anda bayar tu adalah setimpal dengan servis-servis yang akan anda dapat. Kita ni bukan sahaja nak pergi tunai umrah, nak pergi ziarah, nak pergi melawat tempat-tempat bersejarah ni dengan tangan kosong. Kita nak apa yang kita lalui nanti 10-12 hari kat sana nanti penuh dengan penghayatan, penuh bermakna. Jadi kena pilih travel agency yang betul-betul telus, yang betul-betul pengurusannya diyakini, supaya kita dapat elakkan daripada benda-benda yang kita tak nak. Yang di luar jangkaan tu ialah memang tak boleh kontrol. Betul. Tapi insya-Allah kami di Salam Hijrah sentiasa ada plan B. Kita sentiasa menyantuni para jemaah kita dalam keadaan yang sangat terkawal, sangat selesa, dan insya-Allah semua akan menjadi mudah jika para jemaah sendiri memberikan kerjasama yang baik dengan pihak kami. Insya-Allah. InsyaAllah. Saya rasa cukup setakat itulah perbincangan kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi dengan topik-topik yang lebih besar, lebih mencabar ataupun lebih-lebih viral lagi, insyaAllah. Kita nak kupaskan, bukanlah kita nak sentuh kepada mana-mana pihak, tak, bukan. Kita nak cuma bincangkan dan kita faham, pihak pengurusan travel agent faham, pihak jemaah faham, sama-sama faham, benda ni akan jadi satu benda yang umrah kita akan jadi satu benda umrah yang sangat bermakna, insyaAllah. Ya, insyaAllah. Okay, insyaAllah kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.